Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kitab kita pakai muka surat 20 rasanya. Kata Musannif rahimahullah taala. Dan keduanya adalah ilahul batil, maka iaitu barang yang disembah oleh segala kafir akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiada dapat dinafikan dia sebab melazimkan dusta yang menafikan dia, kerana banyak yang menyembahkan dia. Dan demikian pula tiada dinamakan ilahul batil itu hakikat ketuhanan, dan hanya menamakan dia dengan sangkaan yang menyembah akan dia juga. Maka i'rab kalimah ini dikatakan, hadirin sekalian, tambah sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bermacam-macam limpah kurnia dia kepada kita. Besar sekali kurniaan dia kepada kita menjadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberikan pula kita dapat Islam melalui mak ayah kita, yang bila mereka berdua Islam atau salah seorang Islamlah kita. Alhamdulillah. Dengan kita dapat Islam sejak kecil ni, duduk dalam masyarakat yang memang sedia dah ikut ajaran Islam, dengan mudahnya kita dapat ikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur disedarkan kita untuk mempelajari ilmu Islam ni. Alhamdulillah. Kerana Islam tak boleh dipahamkan dia dengan sebenar-benarnya melainkan dengan mengaji dan belajar. Syarat Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allumi, ai disyarah oleh ulama, la bil mutala'ati. Hanya saja ilmu ni adalah dengan belajar, dengan berguru, bukan dengan mutala'ah, dengan baca kitab. Syukur Allah SWT berikan kelobaan kepada kita untuk datang majlis ilmu, nak dengar majlis ilmu, nak memahami perjalanan ilmu agama ini, khasnya nak memahamkan perjalanan Islam, perjalanan iman, bagaimana nak kenal Allah, nak kenal Rasul. Khasnya kitab yang kita bicara ni terus nak membahaskan macam mana nak ambil faham makna la ilaha illallah. Alhamdulillah. Syukur keupayaan diberi malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita nak manfaatkan sedapat mungkin untuk ambil faham daripada kitab Qadhiyaul Murid ni. Masih kita duk bicara mengenai makna yang sepatutnya diambil faham daripada kalimah la ilaha illallah. Hadirin sekalian, dasar kita duk bicara ni masih ambil faham pada makna la ilaha illallah. Sepi daripada awal kita belajar dulu, makna la ilaha illallah ni ada dua benda besar. Apa dia? Pertama, menafikan makhluk ni tidak ada sebarang apa-apa nama ketuhanan sama sekali, melainkan yang hanya mempunyai sifat ketuhanan ni ialah Allah. Bahasa mudah saya sebut, makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Makhluk tak layak disembah, Allah saja yang layak disembah. Makhluk tidak mempunyai sifat ketuhanan, Allah sajalah yang mempunyai sifat ketuhanan.
Jadi ciri besar yang kita nak faham dalam mengambil makna la ilaha illallah ni adalah isu ketuhanan. Nak mensabitkan ketuhanan ke Allah Ta'ala, menafikan ketuhanan daripada makhluk. Dan bila sebut ketuhanan macam mana juga kita dah belajar, ciri besar bila sebut ketuhanan ni, sebut je Tuhan, mesti dua makna besar. Kita kena faham, Tuhan ni mesti ada dua kriteria dia. Dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Tak akan dipanggil Tuhan dan tidak dipanggil siapa memiliki sifat ketuhanan, melainkan siapa yang tak mempunyai hajat pada sesuatu. Satu, ciri pertama. Kriteria kedua adalah semua makhluk pasti berhajat pada dia. Jadi takkan ada makhluk ni yang mempunyai dua-dua ciri ni, iaitulah tak hajat pada sesuatu dan semua makhluk berhajat pada dia. Makhluk tak ada. Umumnya macam mana kita dah belajar lepas, makhluk ni ciri dia sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Walaupun sehebat mana makhluk. Walaupun makhluk tu kita kata matahari misalnya. Semua makhluk berhajat pada matahari. Umumnya makhluk yang hidup atas muka bumi ni, tak ada matahari, tak ada kehidupan kita. Tak ada matahari, tak ada survival hidup kita. Tapi sebenarnya yang menghidupkan kita bukan matahari. Matahari itu sendiri, walaupun semua makhluk di atas muka bumi ni berhajat ke matahari, matahari itu sendiri pun berhajat. Dia berhajat kepada Allah yang menjadikan dia matahari. Barulah dia jadi matahari. Dengan sebab apa ciri yang ada pada dia tu menyebabkan jadi survival hidup makhluk yang ada atas muka bumi ini. Nampak macam seolah-olah matahari itu, kita semua berhajat kepada dia. Kita memang berhajat kepada dia, tapi dia pun sendiri berhajat pada siapa yang menjadikan dia. Jadi umumnya macam mana disiplin kita dah belajar yang lepas, makhluk ni atas nama makhluk. Makhluk takkan mempunyai sifat-sifat ketuhanan sama sekali. Dan juga kita dah belajar, bila makhluk ni tak mempunyai sifat ketuhanan, Allah saja yang mempunyai sifat ketuhanan. Bila sebut ketuhanan ni ada 4 angles. Ada 4 sudut yang kita bincang, atau umum ulama kita sebut, ada bab zat, sifat, af'al. Dan juga pandang pada sudut natijah daripada af'al tu ada disebut dengan istilah pemilikan, milkiyat, bab asar. Bila sebut ketuhanan ada sekalian, yang inilah maksud yang kita nak ambil faham. Makhluk takkan ada ciri-ciri ketuhanan sama sekali. Allah sajalah yang memiliki ciri-ciri ketuhanan. Dan tu yang maksud besar kita nak ambil faham pada la ilaha illallah. Allah la ilah. Ya, Allah la ilah dari sudut zat. Allah la ilah dari sudut sifat. Allah la ilah dari sudut perbuatan. Allah la ilah dari sudut pemilikan. Kalau kita tak faham ni, maksudnya memang kita belum faham apa-apalah pada la ilaha illallah ni. Kita hanya faham istilahnya satu fahaman yang sangat dasar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah je layak disembah, makhluk tak layak disembah. Sedangkan jauh lagi tuan-tuan untuk kita istilahnya mendaki dan memahami ilmu untuk kita betul-betul faham ketuhanan ni, supaya kita benar-benar boleh memahami maksud yang dikehendaki dan dituntut dan tuntutan yang ada daripada la ilaha illallah ni, dan tahap mana kita kena capai dia. Ada pun pencapaian macam kita dah boleh buat sekarang ni, dah boleh sembahyang 5 waktu, istilahnya boleh jaga puasa Ramadan, bolehlah jaga sembahyang 5 waktu. Kita selalu boleh jaga sembahyang 5 waktu ni kira handai lah. Boleh sembahyang jemaah pula tu. Macam mana? Kita rasa macam kita ni hero lah. Yang tu pun kalau tengok hanya berapa orang je pun boleh jaga sembahyang waktu, apatah lagi sembahyang waktu berjemaah. Tu pun ada berapa orang je. Kalau nak ambil faham betul-betul la ilaha illallah ni, tu lagi jauh tuan kita. Satu atas kita nak bicara ni, ilmu mesti ditelan. Ilmu mesti dihadam. Walaupun kita tak boleh mencapai apa tahap yang sepatutnya kita kena capai, tapi kita ada ilmu dan kita akan faham apa sepatutnya pencapaian yang perlu dicapai itu. Dan dengan itu kita akan meletak satu azam, semangat, keinginan untuk mencapai pencapaian tersebut. Yang itulah pencapaian yang paling maksimum sekali. Jadi atas kita duk bicara ni, dan memahamkan makna la ilaha illallah ni, Allah saja ilah, makhluk bukan ilah.
Allah saja ada sifat ketuhanan, makhluk tak punya sifat ketuhanan sama sekali. Allah saja dengan itu dia layak disembah, makhluk takkan layak disembah. Pasal apa Allah layak disembah, makhluk tak layak disembah? Pasal Allah dia tak ajak pada satu makhluk, semua mesti berhajat pada dia. Makhluk ni atas nama makhluk. Makhluk ni sering berhajat antara sama lain. Bahkan setiap makhluk mesti punya berhajat kepada Allah. Pasal Allah lah yang menjadikan makhluk. Mana mungkin makhluk boleh tak berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengiktikadkan makhluk boleh menunaikan hajat, yang ni adalah masalah dalam akidah. Yang ni yang kita nak kena faham ni supaya kita fahamkan uluhiyah tu ke Allah Taala saja. Maksudnya ciri khasnya atas kita fokus bicara atas syarahan para ulama bab menunai hajat. Bab boleh memberi anugerah kurnia sesuatu hanya pada Allah. Makhluk tidak boleh ada apa-apa nama memberi, menunai hajat, mengurnia walaupun sebesar zarah. Yang ni yang kita nak belajar betul-betul, nak faham betul-betul, dan ilmu ni memang nak menjuruskan supaya kita boleh mendapat tauhid hakiki, itu istilahnya. Istilahnya supaya kita benar-benar boleh menzahirkan kehambaan diri yang sebenarnya ke Allah Ta'ala. Yang kita merasakan perasaan hamba tu pun bahasa hamba ni satu bahasa yang kita dah boleh pakai untuk menunjukkan begitu lekeh kedudukan kita berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak mengiktiraf dia lah ilah kita. Bahasa hamba ni kalau ikut hanya bahasa je, tapi kalau ikut kita lagi lekeh pada hak tu. Istilah lekeh ni lebih lekeh pada hamba lah maksud saya. Sikit sebelum dengan apa yang kita nak baca ni. Tang mana ni tang lekeh ni untuk menzahirkan makna la ilaha illallah ni, kehambaan diri ni. Kita ambil makna hamba tu dulu. Hamba ni tuan-tuan, apa beza dengan kuli? Beza tak hamba dengan kuli? Apa beza dia? Kuli ni pekerja. Kita tak milik pekerja. Kita hanya boleh upah dia sebagai pekerja kita. Kalau dia tak puas hati, satu hal. Dan dia pun boleh tak puas hati kat kita. Apatah lagi, kita pergunakan dia untuk buat kerja sesuatu, kita tak memberi apa yang sepatutnya kita kena beri pada dia. Ini bos dengan kuli. Macam mana pun, kuli rasa tak nak dekat bos. Terutama budi tak dekat bos. Contohlah kan, majikan. Itu pekerja, kuli. Hamba macam mana hamba? Oi hamba tuan-tuan, apa beza dengan kuli? Hamba ni tak boleh lawan langsung dengan tuan. Bahkan hamba ni milik tuan. Kalau hamba tu ada harta pun, bukan milik hamba tu. Pasal hamba tu sendiri milik tuan. Hamba tu sendiri ialah harta kepada tuan. Kalau ada harta pun pada hamba tu, bukan harta siapa tu, tu ialah harta tuan. Tak boleh faham tak saya sebut apa tak? Kita ni hamba orang Ta'ala ke? Bahasa je sebut hamba. Kalau ikut kita bukan hamba. Allah bukan beli kita. Allah bukan jual beli kita. Allah bagi ada kita. Allah bagi kita daripada tak ada kepada ada. Kita bukan hamba Allah. Kita ni apa? Makhluk Allah. Tuan-tuan tahu makhluk apa dia? Makhluk ni kita tak ada, dia bagi ada lah. Kita mati, dia bagi nyawa lah. Kita tak ada akal, dia bagi akal lah. Kita tak ada kederat, dia bagi kederat lah. Kita tak ada apa pun. Semua datang daripada dia. Bahkan bila kita dah ada ni pun, nampak macam kita ada sesuatu. Adanya kita, sedarnya kita. Dan apa saja yang kebolehan yang ada pada kita. Tak ada apa pun yang kita punya. Semua hak dia. Tuan-tuan, inilah kita. Yang tu yang kita nak faham sangat daripada makna la ilaha illallah ni. Barulah kita boleh faham betul-betul makna la ilaha illallah ni. Khas nak faham dari mana? Allah saja memiliki uluhiyah, makhluk tak memiliki uluhiyah sama sekali. Yang bahasa ketuhanan tu mesti dihadam sungguh-sungguh. Kita hanya faham sudut disembah aja. Padahal bila sebut Tuhan ni, dia lebih daripada tuan. Dia lebih daripada majikan. Lebih kan.
Dengan mak bapak pun. Kita mak bapak kita lahir yang kita. Dia bukan buat kita. Yang tu pun sampai bila kita anak tetap anak dia. Mak bapak tetap mak bapak. Apatah lagi agama kita dalam agama Islam ni, Allah Ta'ala mengajar melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak bapak kita ni walaupun kafir, ada akhlak, ada adab yang kita kena jaga sebagai mak bapak kepada dia. Pasal apa? Kita lahir daripada dia. Tanpa mereka itu kita takkan wujud dalam muka bumi ni. Pasal dia tu faktor kelahiran kita. Walau bagaimanapun kita tak boleh ada kepatuhan mutlak pada dia. Apatah lagi atas mendahaka kepada Allah Ta'ala. Isyarat Nabi SAW dia kata la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh ada apa-apa ketaatan pada makhluk untuk menderhaka Allah yang menjadi yang kita. Mak bapak kita, dia lahir yang kita. Dia tak menjadi yang kita. Tu kalau ikut mak bapak ni, dengan tuan hamba mana besar lagi? Tuan hamba memang dia boleh jual kita, mak bapak memanglah dia tak jual kita. Dan dia tak akan jual kita punya. Pasal kita ni, dia sayang kat kita. Bukan dia sampai dijual kita kan. Kita bukan dijual beli. Kalau mak bapak kita besar lagi takluk kita dengan mak bapak kita berbanding dengan tuan bagi hamba. Yang tuan hamba, dia kalau tak setuju, dia jual. Mak bapak kita tak ada mak bapak yang betul-betul ada perasaan mak bapak dan tunaikan tanggungjawab bapak yang akan jual anak dia. Tuan dengar, Allah jual kita kan? Allah dengan mak kita, mak ayah kita, siapa sayang lagi kita? Mak kita sayang-sayang kita pun dia pukul kita. Allah Ta'ala ni bayang tak bayang hebat dia dan betapa Rahman dia. Kita sebut dalam sifat Rahman tu. Betapa pemurahnya dia. Orang kafir lawan Islam, bunuh orang Islam, lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun macam mana? Dia masih bagi makan minum. Dia masih bagi akal. Dia masih bagi penglihatan, dia masih bagi pendengaran. Betapa rahmannya Allah Taala ni. Saya nak sebut apa tuan? Kita ni semua datang kepada Allah. Macam mana sepatutnya penzahiran kita sebagai hamba Allah Taala tu bahasa. Nak sebut kita sebagai kuli Allah, anak Allah, bahasa tu semua tak cantik. Kita bukan anak. Kita bukan kuli. Bahasa dia pakai ialah Quran pun bahasa dia begitu. Bahasa Arab pun bahasa itu dia panggil Abdullah. Hamba Allah Ta'ala. Kita ni bukan tahap hamba sebenarnya. Kita ni apa? Makhluk. Saya nak bagi faham tentang apa benda tu. Baru kita akan faham. Allah Ta'ala ni rupanya kita dengan dia. Macam mana? Tuan-tuan. Tak ada apalah. Yang tu kot bahasa dah. Tuan-tuan bayang tak ada apalah tu apa dia. Baik. Kalau faham tu yang bahas ulama, kita nak menzahirkan kita ni tak ada uluhiyah. Bukan saja kita, makhluk ni tak memiliki uluhiyah sama sekali. Mak bapak kita pun tak memiliki uluhiyah. Kalau mak bapak kita yang kita lahir sebab mereka pun tak boleh beri apa-apa, itu siapa dia sebenarnya yang memiliki apa-apa dan memiliki mutlak kita sama? Hanya Allah. Tak ada hal lain. Dan memiliki mutlak tu bukan saja nisbah kita mengiktiraf dengan akal kita sekali lalu itu, bahkan sepanjang masa, setiap detik dan saat, hati kita mesti bergantung kepada dia, fikir ke dia, faham ke dia. Bahkan dengan kita kenal dan faham siapa dia, kita akan boleh jatuh hati dan cinta pada dia. Bukan saja cinta dan jatuh hati pada dia, kita akan rasa kosongnya kita. Pasal apa? Kita boleh istilahnya tenggelamkan diri kita kepada dia. Pasal kenal siapa kita, yang kita tak mungkin ada, melainkan dia lah yang ada kita. Tuan-tuan, kalau boleh faham hak tu, tuan-tuan kalau boleh telam betul-betul saya sebut tu, wali lah malam ni. Saya pun saya sebut tu, kalau saya pun hadam betul-betul kan. Oh dah lama dah, jadi apa sepatutnya jadi. Tapi dengar, ilmu kalau ada sekalipun, nak capai pada tahap tu, dia tak semudah seperti mana ia diungkapkan. Satu. Itu saya boleh ungkap. Kalau tuan-tuan tak boleh nak faham pun, maksudnya lagi banyak proses lah. Kalau tuan-tuan boleh faham tu mujur dah. Satu. Habis itu, macam mana nak merealisasikan kita ni atas bahasa hamba tu pun badanah tuan-tuan. Apatah lagi nak menzahir aku ni makhluk. Allah khalik aku.
Aku ni mamluk. Allah malik aku. Cuma nak ambil bahasa Arab tu syukurlah kan. Tapi macam mana nak rasa macam kita ni. Aku anak mak ayah aku, mak bapak aku. Cuma kita tak ada perasaan dengan mak bapak. Kau tanyalah ni pun, apa perasaan ada dengan mak bapak ada? Ada. Itu kita terlalu lemah. Kefahaman kita untuk bawa ketuhanan ni terlalu kecil kan, nipis sangat. Satu, kita punya kefahaman tu tak solid, tak kuat. Kebangkitan kita nak bangkit, nak boleh rasa, realize, sedar ke Allah Ta'ala tu terlalu nipis, doif. Lagi belakang ni tuan-tuan, lagi pula kita susah nak menjumpa guru yang faham macam mana nak memberi huraian macam ni, pula tu nak pimpin kita pula, nak bawa kita dalam perjalanan agama ni betul-betul ni. Allah. Lagi makin lama makin sikit. Kita pula tak pergi belajar, tutup guru alim ulama kita, para ulama kita meninggal seorang. Kita lama-lama terpinga-pinga kan, tak ada siapa lah nak ajar kita ilmu tauhid ni. Sedangkan ilmu tauhid ni lah teras agama besar sekali. Kalau dah tak ada faham dah agama macam ni, nanti yang menyebabkan kita tak tahu sebenarnya apa sebenarnya tanggungjawab yang kita nak kena bangunkan dalam kehidupan kita, dan di mana matlamat kehidupan kita nak ke mana tu. Pasal bila kita tak faham, kita punya kepala otak ni, mindset kita akan set ikut lain. Okey. Yang tu sekali lalulah dengan apa kita sebut, pasal kita nak ambil faham makna la ilaha illallah. Jadi Allah sajalah, atau istilah kita dah sebut ni, ilah hak. Selain pada Allah Ta'ala, yang siapa yang ada dianggap sebagai ilah tu, yang tu dipanggil ilah batil. Ilah ni sama ada kita pakai dengan makna disembah, ataupun bergantung harap, penyembahan, bagi apa adik-adik tu kan. Bahkan data dobik ulama bila sebut ilah ni besar sekali, tak mana duk berasa penuh hajat. Yang tu yang kalau kita faham tuan-tuan, kita ni banyak istilahnya jangan kata blur kan, blank iman yang dia ke Allah Ta'ala. Pasal sepatutnya di atas faham kita siapa Allah, siapa makhluk. Yang makhluk ni asal tak ada, Allah yang bagi ada. Sepatutnya adanya makhluk ni bukan menenggelamkan kita di atas adanya Allah Ta'ala. Bahkan adanya makhluk ni sepatutnya mengenalkan kita bahawasanya semua ni adalah makhluk Allah. Aku bukan berhajat kepada makhluk, aku berhajat kepada Khalik makhluk. Contoh mudah saya sebut, lapar tak? Makan tak? Kita hajat pada Allah ke hajat kepada makanan tu? Memang kena makan. Mana ada lapar tak makan? Lapar minum tak selesai, mesti kena makan. Siapa bagi kita makanan? Siapa bagi kita lapar? Siapa dengan sebab makanan tu boleh menghasilkan sesuatu pada kita? Siapa yang tumbuhkan makanan? Sediakan makanan. Azali lagi tuan-tuan. Waktu macam mana pula makanan ni pula, dengan sebab makanan tu dari sumber tumbuhan ke haiwan ke apa, dengan faktor-faktor menyebabkan makanan tu boleh ada, matahari, tanah, air, mineral, macam-macam nak sebut. Dan siapa sediakan tu? Bukan makhluk sendiri sediakan. Makhluk ni hanya boleh menampak macam aktiviti pada mereka, tapi sebenarnya yang mensediakan semua tu dan menjadikan sistem untuk sistem tu tersedia pada kita, untuk kita boleh ambil daripada sistem tu, untuk kita ambil manfaat tu. Hakiki yang membuat dia Allah, tiada campur tangan siapa pun. Wahdahu la syarikalah. Ini kita nak faham ke Allah Ta'ala ni. Jadi yang ni yang kita nak faham. Ilah macam ni Allah Ta'ala. Jadi dari sudut sembah, dengan itulah kita sembah Allah Ta'ala. Dengan itulah sembah, dengan makna sembah betul-betul macam kita nak sembah dalam solat ni. Bahkan bukan solat dengan jasad saja. Kita kena sembah ni, sembah dengan hati. Sembah dengan hati ni maksud dia macam mana? Nak sembah dengan hati ni mesti dengan akal. Macam saya dah bagi penjelasan kat tuan-tuan ni. Akal boleh menerima, boleh memikir, boleh menghadam. Istilah-istilah saya sebut tadi. Anak dengan mak bapak, hamba dengan tuan, kuli dengan majikan. Apa seumpama itu. Untuk memahamkan keberhajatan ni, kita dan Allah Ta'ala macam mana? Tak ada banding lah tuan-tuan. Kalau kita dengan mak ayah kita pun kita kata tak ada arah. Kalau dia tak lahir kan, dia tak mengandungkan aku, mana aku ada.
Itu mak mengandung saja, dia bukan bagi kita besar dalam perut. Ya, dah. Yang sediakan semua facilities untuk kita. Rahim ibu. Kita boleh dibesarkan dalam rahim plasenta yang duduk lekat kat rahim ibu. Boleh salurkan makanan. Macam mana makanan daripada perut mak kita boleh mai kat kita. Kita pula ada genetik daripada dia. Panggil darah mak, darah bapak. Macam ni panggil mak, panggil bapak, rupa mak, rupa bapak. Dapat kat kita. Siapa buat semua tu? Allah, la ilaha illallah. Kita punya kepahaman nak bawa kepada ketuhanan ni. Kan? Cuma kita selalunya bawa dalam kapasiti yang terlalu kecil tu yang kita tak ada momentum untuk bangun tu. Kekuatan bangun tu tak ada. Dia macam tisu ni selai kan. Kalau saya baling cermin tu pecah. Tak boleh. Saya gepai pun tak boleh. Dia mesti ada satu benda yang sangat solid kepahaman tu. Kalau baling ni je lah. Ni pun baling pecah cermin tu. Tak boleh. Ni boleh tak? Yang ni pun sekali baling rasa tak pecah kalau cermin tu. Contohlah. Itu saya kata baling cermin. Kalau baling dinding. Macam mana nak pecahkan kita punya minda ni supaya boleh pergi ke Allah Ta'ala tu. Macam mana solidnya. Kita punya kepahaman mesti padu kan. Kalau tak padu, kita punya faham ketuhanan lembek. Muhpi pasal itu. Lembek ni. Tak boleh buat apa. Lembek macam tisu. Tak boleh buat apa. Buat lap tangan. Nak pecahkan cermin tak boleh. Tambah nak pecahkan hati batu kita ni. Macam mana? Macam mana? Walaupun nak pecahkan hati batu, dia kena solid betul. Cuma solid tu apa dia? Itu yang ngaji. Ilmu. Faham. Dan antara pelembut dia kan? Apa dia? Itu ya. Ada ilmu, ada faham. Itu apa? Saya nak sebut tuan-tuan, ini apa nama dia ni? Istilahnya ilmu, faham. Itu apa? Dengan sebab tu apa akan jadi kat kita? Kita akan jadi zikir. Zikir itulah. Dan zikir je kan, tuan-tuan faham zikir ni. Zikir mulut je, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan macam tu, sampai kurut-kurut dahi, ingat tu. Dan zikir ni maksudnya ingat. Faham. Sedar. Inilah zikir. Zikir yang tu pun syukurlah. Tapi zikir ni dengan kita belajar, kita faham tu, kita berzikir. Dan hadirkan makna yang kita belajar tu untuk berzikir. Dengan kita dah belajar ni. La ilaha illallah. Tiada la ilah melainkan Allah. Anda faham apa? Allah je ilah. Makhluk bukan ilah. Tak mana? Allah saja tak hajat pada sesuatu, yang makhluk semua berhajat pada dia. Kalau ambil suku-suku lagi senang. Apa? Allah dia tak hajat pada sesuatu. Makhluk, semua makhluk hajat Allah Ta'ala. Jadi nak bawa apa? Kita ni fakir dan berhajat pada Allah Ta'ala setiap masa dan keadaan. Allah sentiasa ghani. Tak berhajat sama sekali kepada makhluk dia. Dan bila dia tak hajat sama sekali kat kita, kita ni apa? Kita ni semua duduk dalam limpah kurnia dan kurniaan dia semata-mata. Saya sebut bahasa macam tu nak bagi supaya boleh, saya ni bukan untuk tuan-tuan, nak bagi rasa, aku ni fakir sungguh Allah Ta'ala. Baru kita akan rasa Allahu Akbar. Baru kita akan rasa dia hebat. Baru akan rasa tak layak pada Allah Ta'ala ni apa-apa sifat kekurangan. Baru subhanallah, baru ada power. Barulah kita akan rasa fakir kita ni ke Allah Ta'ala. Kita dapat semua ni Allah yang bagi. Yang bagi, baru kita akan kata alhamdulillah. Puji ni memang untuk Allah, bukan untuk aku. Tak ada langsung untuk aku ni. Baru kita akan akui la ilaha illallah. Dia mesti padu waktu. Orang nak boleh katok. Kalau tuan-tuan tak kutip betul-betul nak ambil maklumat tu, saya bahasa tadi lah. Kalau bahasa sains ni momentum tu lah. Momentum. Tuan-tuan kalau paku besar ni, macam mana tuan-tuan nak pergi masuk paku? Boleh tisu. Katok lah. Tadi saya cerita cermin. Katok. Katok. Ni. 1 juta kotak ni hancur kan. Tak boleh masuk paku ni. Dia mesti apa? Yang ni pun tak boleh. Pecah ni. Pecah ni. Tapi kalau tangan saya bengkak dulu lah kan. Kalau saya nak cerita paku, saya bukan nak cerita tangan saya ni kan. Paku.
Paku besar ni, hammer selayak mana? Berapa pound? Tengok pula, cocok tu masuk kan. Dia mesti padu tu, besar tu. Empuk. Tung. Bau. Tuh. Tuh. Oh, nak boleh masuk tu. Saya nak cerita apa? Jadi masuk ni apa? Faham. Satu faham, dia kena ada adab. Dia kena ada peraturan, kena ada kesungguhan. Kena dengan tu faham. Yang ni pun tutup dulu kot. Dia ganggu lah. Tuan-tuan tak ganggu tak apa. Tuan-tuan wali. Saya tak apa. Saya tak boleh. Diam lah. Dia mukadimah salah kan. Setting pasal dia mengaji Quran dulu. Lepas tu diam lah. Jadi saya nak cerita padu tu. Satu. Asal saya sebut. Macam mana nak lembutkan hati kita? Zikir. Tu. Satu sudut. Zikir tu apa? Zikir semata-mata tak boleh kan? Tak dapat. Kalau zikir semata-mata ni, saya ngaji tu guru sebut kata dia ibarat macam kereta. Tuan-tuan cat awal-awal. Bus stiker. Bubuh macam-macam lah kat luar. Tukar sport rim. Tukar tayar. Tapi enjin, tak ambil peduli. Minyak enjin pun tak isi. Allah. Terai bawa kereta je. Nak start bateri pun tak ada. Tak boleh kan. Pasal nak body kemas bukan tak perlu. Perlu. Tapi bukan hanya zohir saja yang perlu dihias kan. Yang diperbetulkan, yang perlu dikemas kan. Batin pun perlu. Dengar je. Bukan batin saja yang perlu dikemaskan. Enjin semua kemas. Enjin pun kan. Bola 3,000 cc. Boh 3,000 cc lah. Malaysia ni 3,000 cc orang tak nak pakai kereta tuan. Insurans mahal, road tax mahal. Jenuh bayar kita. Saya nak cerita macam ni. Bola standard kita pakai 2.5, 2,500 cc. Contoh kan. Kalau cc 2,500, agak-agak boleh tak body macam kancil? Boleh tak? Lekang tu kan, kita kancil. Saya nak mari tadi pun agak lekang tu kan. Bawa kereta ni kan. Ni baru pakai 3 hari. Orang suruh test power tu. Boleh elok tak elok, ada masalah. Orang kata, hantar fikir balik. Saja test kan. Bila enjin okey, maju, minyak jimat. Tapi body ada yang tak support. Bukan body tu, dia punya magat tu. Dia berasik terlalu nipis. Bukan yang hak ori je. Macam mana? Bawa 12, 14, cabut je. Saya duduk ingat enjin aku mampu, aku tak sampai lagi puh hari ni. Tak, anak saya kata, duduk belakang. Berhenti. Dia ambil Allah kan, macam tu macam ni Dia punya magat tu. Nipis kan? Nanti saya tunjuk tuan-tuan lagi ni. Saya cerita tu pasal benda tu berlaku kat saya. Pasal tu saya sebut tu kan. Atau saya tok guru ajar semua apa keliling tu semua bawa tauhid. Bawa tauhid. Dia ajar kita bawa kita tauhid. Bawa lagi lah. Saya pun bukan sengaja nak buat benda tu. Nak buat saya saja tak boleh kan. Tak jadi. Tapi kotlah biasa duduk dengan guru-guru biasa ajar kita format berfikir tu. Dia pergi ke tauhid tu kan. Jadi nak kata apa? Body laju boleh kan. Mula kereta tu dia ada boleh tukar auto manual. Bawa 1, 2 kan dia macam humming dia kuat. Dia boleh tekan satu butang untuk 7 speed mode. Tuan tak faham dengar kan. Kereta tu lama dah. Tuan 2005, 2000 je dulu lama tu. Kereta lama tu. Cuma cat lain apa lah. Tekan speed tu. Lagi kalau kita punya speed tu memang duk gear 5, dia gear 5. Tu tak nak kemas je tu. Nak bagi hilang dia punya bising. Dia punya gear tak tukar lagi kalau auto. Dia boleh tukar pada manual. Tekan tu jadi 6. Baru naik tu 4. Tekan ni. Tu 5. Saya nak cerita apa ni? Enjin kuat pun body tak kemas, tak support. Tak support. Kita ni banyaknya bukan enjin kemas. Body dia nampak segak kan. Semayang pun jam lah. Habis makan jam. Habis semua. Jangan saya kata tak ada momentum tu. Zikir. Allah. Zikir ni kita jadi beban zikir. Tuan-tuan tak tahulah wali-wali tak apa. Tuan-tuan dah hati memang berzikir. Zikir ni jadi beban.
Nak astagfirullah. Nak 250 kali, 500 kali, 600 kali. Contohlah kan, bagi angka tu. Kita zikir la ilaha illallah pun, ya latif pun kalau ada lah. Subhanallah. Subhanallah nak habis 3 pun. Dah ada Subhanallah. Tu pun sampai jadi imam. Kalau jadi makmum tak tahulah pergi mana lah. Saya sebut tu saya tuan-tuan. Tuan-tuan kata tak apa, tuan-tuan wali. Saya dah apa? Zohir pun kacau tuan-tuan. Batin macam mana? Memang zikir bukan datang pada batin. Satu, antara nak boleh batin kita tu, bangun tu macam mana? Ni. Satu, kena hadap. Walaupun tengok tu, Ustaz dia cerita apa? Cerita kuli, cerita hamba. Yalah, cerita apa? Tuan-tuan, situlah saya kata ni, ini dah momentum dia. Nampak? Kecil kan? Tapi faham tu, tuan-tuan boleh faham tu, dia macam, belantan besar tu. So, kalau tuan-tuan kata, duk cerita tu, duk ulang tu. Habis. Momentum besar ni tuan-tuan dalam bab tauhid, dia bukan cakap kuat, tapi pahaman tu kemas. Tu, power ni. Aku ni makhluk punya. Hamba pun jual beli, masih hamba. Jual kat orang lain ni tak boleh buat apa-apa lah. Tuan-tuan bayang tak? Siapa makhluk yang boleh keluar daripada senarai makhluk? Boleh ambil orang lain, tukar pada makhluk, pada khalik lain. Siapa? Mana ada kan? Mana ada makhluk boleh isi borang, isi duduk bumi lain? Ada? Kotlah ada borang keluar. Lawak bodoh itu. Ada makhluk boleh cari borang untuk cari Tuhan lain? Ada? Kalau ada pun dia isi borang Tuhan lain yang disembah, dia anggap sebagai Tuhan. Sangka ada Tuhan. Bodoh nak mampus. Bodoh tu kita lah kan. Saya nak cakap, mak kita macam mana kita tak boleh tukar isi borang lain untuk tukar mak. Tapi yang tu kalau proses ni pendaftaran, jabatan pendaftaran boleh tukar kan. Anak angkat boleh tukar. Tipu sikit, anak haram tak cukup status boleh tukar. Boleh risah tarafkan dia. Boleh kan. Tapi makhluk tu try cari. Ada makhluk yang boleh tukar geran. Yang ni bukan makhluk Allah. Try cari. Saya nak tunjuk apa? Inilah momentum kita untuk kita faham ketuhanan. Oh ya. Kalau gitu memang kita berhajat ke Tuhan ni. Gila punya hajat dia. Mesti ilmu dah ada, tak cukup kan? Siapa? Dia sampai jatuh hati. Kita baru nak sedar ni, baru nak hadam sikit-sikit. Dah selesai ke? Belum. Dah selesai, kalau katalah dah selesai, lari satu sudut dah faham. Betul nak bawa macam mana? Macam mana nak bawa bagi rasa hamba tu? Kita tak dapat pimpinan, tak jadi kan? Keluar majlis ni lagi, main isyak habis, lebuh balik. Sedangkan keimanan kita ke Allah Ta'ala ni, faham kita ke Allah Ta'ala ni, dia lah pahaman sejati yang memang sehidup semati kita tu. Mesti hati hidup dengan yakin ke Allah Ta'ala sampai macam tu. Satu atas kita nak bicara tadi, pasal kita duk bicara tak ni, kita nak faham dengan antara lain kita dah bicara nafi isbat apa tu. Nak di nafi apa? Makhluk takkan boleh menunaikan hajat sama sekali. Yang penunai hajat hanya Allah. Makhluk bukan ilah sama sekali. Ilah ni hanya Allah Ta'ala. Makhluk ni sentiasa keadaan fakir ke Allah, bukan ke makhluk. Kalau nampak rupa pun ke makhluk. Sebenarnya kita bukan berhajat pada makhluk tu. Pasal makhluk tu datang daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah lah yang menunaikan segala hajat dan keperluan kita. Dan dialah mengadakan semua benda tu untuk kita. Cuma kita macam kacang lupakan kulit. Tak kenal siapa yang khalik, siapa memberi, siapa yang al-mu'ti, siapa yang al-malik, mentadbir, siapa yang Rabb, yang urus semua ni, mengada, mencipta, menyusun, merancang, merencana, dan semua ni dalam ilmu dia azali lagi. Dengan tu dapat kat kita bila dapat jatuh hati kat makhluk, sampai kita lupa langsung, tak kenal siapa khalik makhluk. Punca dia macam apa? Ni punca dia. Tak faham la ilaha illallah. Pasal kita tak faham fakir kita ke Allah, bukan fakir kita ke makhluk. Macam mana nak meneruskan kefahaman tu? Ya. Kau faham saya sebut apa? Boleh follow. Ke terlalu tinggi sangat kot? Ke PhD nya pelajaran apa?
Memang tuan-tuan tak bisa belajar, memang kadang-kadang dia orang melengong. Apa ni? Aku tak bisa dengar belajar ni. Dengar elok. Saya bukan nak ajar. Ajar betul-betul punya pahaman. Memang ulama kita ajar dah lama dah benda ni. Saya baca kitab ni pun, Nisbah Tok Guru ni mengarang kitab dah berapa puluh, berapa ratus tahun dah. Sebelum dia tulis ni, ada ulama kita dah tulis dulu. Dia ambil pun daripada kitab-kitab sebelum dia. Syekh Ahmad Suhaimi. Ui, ulama dulu. Yang tu pula ambil pada siapa. Lama dah tuan-tuan ajaran ni. Cuma kita tak berguru, istilahnya bertemu buku dengan arwah. Kita belajar ni, belajar bukan orang yang profesional. Untuk kita dapat ilmu yang mangkau je lah. Baik, balik pada isu kita. Jadi kita nak faham, Allah ni, dia sajalah yang perlu kita berhajat pada dia. Makhluk ni, dengar, saya sebut sekali lalu. Saya duk sibuk dengan benda macam tu. Makhluk ni, kita ambil, pasal memang kita memang tak dapat tidak. Macam kata nak naik kereta, kena isi petrol lah. Kita nampak petrol tu je. Siapa sebenarnya yang menciptakan petrol dengan itu kereta boleh gunakan petrol? Petrol pun bukan tiba-tiba jadi petrol, tuan-tuan. Asalnya daripada petroleum. Petroleum pun bukan tiba-tiba jadi petroleum dalam bumi tu. Dia ada proses. Datang daripada sumber macam ni lah, perebutan tulang lah, binatang macam ni lah, apalah. Nak sebut tu pun, tak payah lah. Tuan-tuan tak pandai tu pun tak apa. Macam ni je. Siapa sediakan semua? Allah. Allah yang sediakan semua bahan mentah tu. Datang dari mana sumber tu, proses dia buat. Dan manusia pula dengan buat automotif apa pelak apa semua ni, bahan mentah dia, ni bahan petrol, RON 95 ke 97 100 ke. Siapa yang bagi otak ke akal kita, dengan tu kita boleh mencari gali petroleum tu, lepas tu boleh proses pula buat RON macam ni, jadi bahan bakaran kereta kita. Yang ni petrol, diesel. Siapa yang bagi otak tu? Allah. Jadi hajat kita ke siapa? Ke Allah. Bukan hajat kita ke makhluk. Siapa yang menyediakan facilities tu? Allah. Jadi isi petrol tu bukan rasa hajat kat petrol. Rasa berhajat ni siapa yang menjadikan semua ni, dengan sebab tu petrol tu boleh terhasil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jatuh hati kat petrol tu, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makhluk ni tak ada apa. Makhluk ni asrar je. Makhluk ni laluan je. Makhluk ni sebenarnya nak menzahirkan Allah Ta'ala, bukan menzahirkan makhluk tu. Pasal kesempurnaan yang tengok pada makhluk, macam makhluk ni tunai hajat. Allah yang bagi jadi makhluk, Allah yang bersifat kamal, makhluk ni tempat zahir Allah Ta'ala menunjukkan kamalat dia. Istilah tauhid menyentuh bahasa ni. Tuan-tuan nak telan tu kadang-kadang heavy juga. Dia dengar elok-elok. Pelajaran ni, tuan-tuan, pada saya lah, saya duk mengaji besar. Ada benda saya mengaji dalam kitab, kadang tak faham. Tapi bila menghadap guru, satu penting tu dengar. Tuan-tuan nak baca, tuan-tuan balik lagi boleh baca. Tapi tuan-tuan dengar daripada siapa yang ngajar tu, yang tu paling penting sekali. Iya, tak ada. Tuan-tuan try tengok. Tuan-tuan dengar saya sebut ni, pegang kitab, try baca tengok. Tuan-tuan takkan faham macam mana saya sebut tu. Tuan-tuan boleh baca. Kalau tuan-tuan boleh baca. Kalau tuan-tuan tengok jawi pun tak boleh baca, tak semak lah. Itu satu hal lah. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya tuan-tuan dengar siapa yang faham tu. Dia akan cerita tu. Daripada cerita dia tu, tuan-tuan akan faham. Walaupun tuan-tuan tak baca, tak apa, tuan-tuan boleh faham. Saya akan baca lagi. Tapi saya cerita apa yang sepatutnya kefahaman tu ada. Yang tu lagi baca-baca, faham apa dalam kitab. Satu kita mengaji ni paling besar ialah dengar apa yang guru sebut tu. Satu kami diajar dengan sistem mengaji ni apa dia? Belajar ni tumpu perhatian pada guru. Apa yang dia cakap tu, walaupun kita tengok macam bab yang sama je nak sebut, tapi datang dengan bekas yang kosong dan tunggu tu seolah-olah kita tak pernah dengar lagi apa benda dia nak cakap. Baru kau dapat kutip betul-betul. Kalau kau mari ni kau rasa bekas penuh, tambah pula matang macam botol macam ni, dah lah isi penuh. Bertutup pula, seal pula lagi. Tuan-tuan lagi kata, apa cerita apa tu? Ya, aku baca kan. Itu yang baca buku. Tengok WhatsApp, tengok la ilaha illallah, buka lah Google lah. La ilaha illallah, nafi sebab. Balik ya. Saya dengar. Memang gagal. Mesti tuan-tuan datang macam ni. Bukan tutup, bekas tengah-tengah.
Buka. Dengar elok. Kalau tak nak dengar ceramah, saya punya ceramah bukan sedap kan. Saya silap katuk orang sama dia. Ceramah saya pedih. Tapi mai ni itulah nak tengok ceramah, baik tuan-tuan pergi bakut pusat YouTube, tuan-tuan pergi tengoklah siapa punya ceramah tuan-tuan suka. Siapa bintang filem tuan-tuan yang tuan-tuan nak tengok, silalah. Saya bukan bintang filem. Saya bukan pencetus rumah. Saya bukan imam muda. Saya bukan ustaz-ustaz selebriti apa. Saya nak sebut tentu. Tapi kalau tuan-tuan main betul dengan bawa betul hati nak mengaji, nak faham, macam mana aku nak kenal Allah Ta'ala ni. Duduk dengar elok. Hatta dengar saya sebut. Orang tak duduk dalam majlis pun dengar live sekali pun. Tapi datang dengan hati terbuka. Dengar tu nak dengar sungguh macam mana. Saya silap tuan-tuan, dia faham dulu lagi pada kita duduk sini. Kalau dia telan betul-betul, tuan-tuan, dia akan faham lebih daripada saya lagi. Di atas siapa yang nak sebenarnya. Kalau tak nak tuan-tuan, permata campak depan ni, orang tak ambil. Orang yang faham apa dia nilai permata dan kaca kan. Dia tengok, pahal ni. Payah nak faham ni. Payah nak ambil ni. Kalau orang yang dia tahu tuan-tuan, sekali dengar dia tersentak lah. Ada orang yang kata, ustaz ni mengajar untuk ceramah tu. Cerita apa lagi? Cerita Tuhan. Ni aku tak kenal pun Tuhan. La yatlubul ilma mustakbirun. Kata Nabi SAW. Orang ada rasa dia hebat, dia takkan boleh jadi pelajar. Sampai kiamat. Boleh. Pelajar ni hanya dia akan rasa bila dia rasa dia kosong. Dia akan jadi pelajar. Sama macam kita. Kita takkan boleh jadi rasa hamba kalau kita rasa kita ada sesuatu. Saya sebut hamba tu konteks balik kita apa kita tajuk kita bercakap. Kita nak rasa kita hamba, tak bahasa dia. Nak rasa kita makhluk je nak rasa aku ni tak ada, Allah ke ada aku. Oh, kita boleh rasa. Kalau kita ada rasa aku ada, aku hidup, aku sihat. Aku duit banyak, aku harta ada, rumah ada, kedegak ada, anak bini ada, pengaruh ada, pangkat ada. Masa bila nak jadi hamba? Nak jadi hamba tuan-tuan, hamba apa benda? Duk rasa aku tuan. Mak bapak kita pun kita tak rasa apa-apa. Bahkan tengok mak bapak pula miskin apa kedana. Aku ni pangkat besar lagi daripada dia. Rumah dia dulu kecil, aku sekarang rumah besar. Dia kereta dia tak ada, aku kereta 10 biji. Tuan-tuan takkan rasa apa-apa dengan mak bapak tu kan. Tuan-tuan akan rasa dia sangat hina siapa? Ini dia dulu. Sekarang tengok aku macam mana. Kalau macam ni tuan-tuan takkan kenal Tuhan. Taubat sampai kiamat tak akan kenal Tuhan. Kalau mak bapak pun tuan-tuan tak boleh rasa, tuan-tuan datang daripada dia, mereka lah mengandung, melahirkan kita, jaga kita daripada kecil. Tak kerana dia tak lahir. Allah macam mana Allah? Tuan-tuan tak boleh rasa, tuan-tuan, you are nothing. All of us come from Allah Ta'ala. Macam mana? Tak boleh rasa tu. Tak ada berangan jadi hamba lah. Tak ada. Kita je rasa aku hamba Allah, aku hamba Allah, aku hamba Allah. Ni tak, bohong. Tipu. Dan tertipu. Banyak kita tertipu. Alhamdulillah. Ini yang pelajaran kita. Asal kita dah sebut dulu. Nak faham Allah, dia saja ilah al-haq. Selain pada Allah Ta'ala adalah ilah batil. Ini sambungan kita ni. Kita nak faham ilah batil. Ilah hak hanya Allah Ta'ala. Jadi nak faham ilah hak ni macam mana? Nak faham yang ghani, yang tak hajat pada satu Allah. Penunai hajat, yang duk memberi segala-gala kepada aku dan semua makhluk ni Allah je. Yang mentadbir, yang mengurus aku dan menurut alam ni Allah saja. Yang boleh bagi rezeki kepada aku dan seluruh alam ni Allah saja. Yang boleh menentu laki, perempuan, kaya, miskin, sihat, sakit, siang, malam, pagi, petang, kaya, miskin, alim, jahil. Siapa? Allah saja. Tak ada siapa boleh campur tangan dengan dia. Mana ada siapa campur tangan dengan dia? Dia mutlak. Dan dia saja ilah. Makhluk ni, makhluk takkan boleh duduk tempat tu sama sekali. Tak ada makhluk yang share apa-apa pun dengan Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala, ada mutlak. Tak ada kait apa-apa. Ada dia semata-mata. Zat dan sifat dia dan asma' dia. Ini atas sebuah syarahan ulama'. Ada Allah Ta'ala, ada yang mutlak, maksudnya ada tak kait apa-apa sesuatu. Ada dia tu, atas istilah sebut ilmu tauhid, ada zat dia, sifat dia, ada asma' dia. Tak ada istilah tempat, jirim, jisim. Tak ada istilah depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Tak ada istilah masa. Tak ada istilah juzuk, anggota. Tak ada apa-apa. Pasal Allah tak dibahasakan pada dia. Bahasa, apa-apa bahasa yang saya sebut tadi. Jirim, tempat, atas, bawah, kiri, kanan. Tak, subhanallah. La ilaha illallah. Allah mutlak.
Tak ada apa-apa pun yang nak dinisbahkan pada dia ketika itu. Dan bila dia buat makhluk, macam mana? Taklah dengan ada makhluk, maka Allah ubah situasi dia. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang kita kena faham ni, bila Allah macam tu, semua kita datang pada dia. Bila Allah tak akan berubah apa-apa situasi bila dia buat makhluk ni, itu kita nampak macam makhluk ni ada sesuatu. Makhluk pun nampak ada. Bayang daripada tak ada, orang Ta'ala bagi nampak kita ada. Yang ada siapa sebenarnya? Ada, mesti ada Allah Ta'ala sebenarnya. Bukan ada kita. Ada kita ni menzahirkan ada dia. Bukan kita syok kita ada, aku ada, anak ada, bini ada, duit ada, harta benda ada, ni sedap ada, apa ada. Lepas tu kita leka dia. Kita hilang matlamat ke dia. Kacau lah ni. Kacau dah ni. Ini istilahnya tersasar daripada perjalanan yang sebenar. Tersasar daripada untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Saya nak guna bahasa hamba tu lah. Tapi untuk faham hamba ni, kita bukan saja hamba, tu bahasa yang dipakai. Kita ni makhluk. Satu nak balik kepada faham ni, yang ni lah ulama' tutup guru kita. Dia bongkar balik kat kita, apa dia? Kita ni, atas nak jadi hamba tu bahasa yang dia pakai. Sebenarnya apa? Kita tak ada, dia bagi ada. Kita banyak, dia bagi hidup. Kan? Bau. Baru kita sedar daripada lamunan kita. Sebab tu yang bagi hidup siapa? Allah. Kita ni duk rasa hidup kita apa? Sebab. Bukan maksudnya menafikan sebab. Yang ni pun saya sebut banyak kali dah. Kalau kita lapar, tiap makan. Dahaga minum air. Gelap pasal lampu. Panas pasal kipas. Tak cukup lagi pasal aircon. Tak cukup lagi. Ni berapa kuasa kuda? 2. Kita buruh yang 10 kuasa kuda. Tak cukup kipas dia 4. Kita buruh 10. Tak cukup 5-6 biji, bubuh 60 biji. Contoh, cari sabab bagi betul. Macam mana pun, dalam hati siapa? La ilaha illallah, sabab dibuat bagi betul. Dan sabab diperintahkan kita buat sabab mesti tepat macam mana, apa syarat baru hasil masyrut. Ni tahu kan? Nasi makan sebiji cukup tak? Tak boleh. Atas kadarnya sepinggan. Kadang-kadang ada yang 3 pinggan. Ambil kadar masing-masing lah. Makan sebiji tak padan. Makan tebikai tak padan. Mesti apa yang sepatutnya dimakan, itulah dimakan. Walaupun kita makan apa sepatutnya dimakan. Akidah bukan kat makanan. Akidah dekat siapa yang menjadikan makanan tu, dan menyediakan makanan tu, dan menyampaikan makanan tu, yang berikan khasiat pada makanan tu, yang mengadakan azali lagi pada ilmu dia, dan menentukan macam mana proses makanan tu, daripada terbit dia, ada dia, muncul dia. Berlaku proses tu daripada sorang sampailah ada depan mata kita. Kita nak ambil suap tu. Daripada awal tak ada tu, satu. Kita pun daripada dia, semua yang nak sampai, kata lapar, makan tu, semua daripada Allah Ta'ala. Tak ada siapa campur tangan, melainkan hanya daripada dia. Makhluk ni nampak sebagai pembuat pelaksana sebenarnya. Jadi makan tu macam mana? Alhamdulillah. Makan macam mana? Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah. Macam mana nak buat tauhid ni? Ni tauhid kita. Baru kita akan istilah siapa dia ilah hak tu, kita tahu. Siapa ilah hak ni? Allah. Makhluk takkan duduk tempat ilah sama sekali. Tak akan duduk tempat ilah macam mana? Khas nak cerita macam mana? Kita fakir pada makhluk, makhluk takkan boleh memberi apa-apa kepada kita pasal makhluk dia pun fakir. Ambil bahasa tu, saya pun sebut kat tuan-tuan banyak kali dah, tu pun bahasa Quran. Makhluk ni sentiasa fakir. Apa sekadar makhluk fakir. Kita fakir, mak bapak kita pun fakir. Kalau mak bapak kita pun fakir, makanan fakir. Makanan bukan beranak dengan kita. Makanan bukan hidup dengan kita. Mak bapak kita pun bukan hidup dengan kita. Mak bapak kita hanya lahir dengan kita. Mak bapak kita bukan menjadikan kita. Kita fakir, makhluk. Mak bapak kita fakir, mak kita pun fakir. Makanan pun fakir, darah pun fakir, minum fakir, ubat pun fakir, matahari pun fakir. Selagi nama makhluk semua fakir. Jibril pun fakir, Mikail pun fakir, Israfil pun fakir, Munkar, Nakir fakir, Malik, Ridwan fakir, syurga pun fakir, neraka pun fakir, syaitan pun fakir, iblis pun fakir, semua makhluk semua fakir. Oh ni satu Allah. Ya. Satu faham dia. Baru faham siapa nak jadi ilah ni? Allah. Tak mana jadi ilah, Allah saja yang tak hajat pada satu makhluk fakir. Betul kita duk rasa dapat ni. Rasakan fakir tu ke Allah Ta'ala. Betul yang ni makhluk. Atas peraturan bagi betul peraturan. Atas kita muamalah dengan orang, beli, pinjam, sewa,
Masak, dia bagi jasa, orang bagi, orang hebah, orang sedekah macam mana? Terima kasih, ada budi, ada bahasa, ada akhlak. Ada istilahnya, hukukul ibad yang kita kena tunaikan. Tanggungjawab dengan hamba. Dalam masa yang sama, hukukillah. Apa hak kita dengan Allah Ta'ala kena tunaikan. Apa dia? Itikad ke dia? Iman ke dia? Takluk ke dia? Yakin ke dia? Sedar ke dia? Iktiraf dia di Allah. Ini tauhid dia. Cuma nak bawa tu tuan-tuan, tu yang mengaji satu hal. Dan mengaji pun, kalau tak bawa apa-apa, tak ada apa-apa bekal, tak ada apa-apa malan, tak ke mana juga. Pasal ada teori, tak ada praktikal, tu istilah dia. Macam mana nak praktikal tu? Nak jaga dalam praktikal, kadang-kadang dia jadi sewel. Macam-macam nak syarah sewel tu, sakit banyak sangat nak, cukup. Saya nak syarah ni, dengan apa nak baca, nak sambung ni. Itu kita syarah ilah hak, yang tu pun semua nak cerita hak. Batil ni macam mana? Tu dia kata. Dan yang kedua, tu yang ilah hak hanya Allah Ta'ala. Selain pada Allah Ta'ala, atas nama makhluk ni. Makhluk ni kalau ada orang jatuh hati ke makhluk, dari segi ada dia, boleh jadi macam tu, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, ada macam ni, ada macam ni. Menyebabkan sama ada kita sembah tak sembah. Istilahnya ada jatuh hati ke makhluk je, ni semua ilah batil. Kalau jatuh hati sampai tahap sembah, tu memang gila. Apa? Habis gila je lah. Bodoh itu. Bodoh, gila, bahkan kufur lah. Bahasa macam tu lah. Dah sampai tahap sembah. Gila punya bodoh tu. Kita tak sampai tahap sembah, tapi jatuh hati tak? Saya tak kata tuan-tuan, kalau naik kereta baru jatuh hati tak? Kau tuan-tuan tak biasa naik kereta baru kot. Saya bukan kereta baru. Baru naik kereta baru naik kereta yang baru kan. Bukan kereta baru, kereta lama. Dah 2005 tu. Ni 2020, 15 tahun dah umur dah kan. Cuma cat baru, naik kereta tu. Baru dapat pakai macam mana. Tu pun jatuh hati lah. Jatuh hati pun, saya nak sebut macam ni. Yang tu pun tengah jatuh hati, air. Macam mana pun jatuh hati, tengok ada aib lah. Sah, memang ada aib. Kita buat ada aib. Setiap makhluk ada aib. Tahu mana? Makhluk ni fakir. Yang kamil ni Allah. Jadi yang kedua ni, antara kita nak faham ada ilah hak, ilah batil, ilah hak hanya Allah Ta'ala. Makhluk ni tak boleh duduk tempat ilah sama sekali. Jadi tak boleh duduk tempat ilah tak mana? Tang nak rasa penuh hajat. Nak kata dia istighna, dengan mana dia kamilun mukammil. Dia saja yang sempurna dan dia memberikan kesempurnaan pada yang lain. Tentu kita makan nasi. Yang sempurna Allah bukan nasi. Allah berikan nampak kesempurnaan pada nasi, makan nasi kenyang. Allah kamil mukammil. Yang kamil Allah. Sedangkan nasi naqis, makhluk. Dan naqis, zawal. Itu ada istilah ulama kita sebut. Makhluk ni, selagi nama makhluk, semua naqis. Dia zail. Dia akan hilang, dia akan ada kekurangan. Macam-macam kecacatan ada. Cacat besar tu mana? Dia fakir. Dia makhluk. Allah takkan ada cacat dan fakir. Maksud apa? Allah ghani, Allah ilah. Ilah tahu mana? Dia tak ajak pada satu. Dialah istilahnya kamil mukammil. Dialah qaimun bi nafsi dan muqawwim li ghairi. Dialah saja yang yuhyi wa yumis. Dia saja hayyun, bukan saja hayyun, tapi dia muhyi. Dia bukan saja dia hidup, dialah yang menghidup. Dia bukan saja alim, tapi dia muallim. Yang dia nak faham kedudukan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala tu. Jadi ilah hak ni akan pergi ke Allah Ta'ala saja. Maka iaitu, baik. Jadi yang kedua ni atas nama ilah ada ilah batil. Maka iaitu, kata dia, ilah batil ni barang yang disembah oleh segala kafir akan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas bahasa kitab kita ni, ulama kita ada syarah kita tentu ya. Ilah batil ni apa yang disembah oleh kafir yang lain daripada Allah Ta'ala. Dengar, disebut ada situ kafir, lagi apa? Selain pada Allah Ta'ala. Dan dia ada sebut sembah. 3 benda tu, nak faham sembah. Lepas tu sembah selain pada Allah Ta'ala. Yang sembah selain pada Allah Ta'ala ni kafir. Boleh. Jadi apa maksud dia? Siapa-siapa duk faham selain pada Allah Ta'ala ada istilah ghani,
boleh tunaikan hajat, yang hilang kefakiran dia, bahkan kat dia ada sesuatu, sampai rasa sesuatu itulah memberi sesuatu, makhluk tu boleh memberi sesuatu, walaupun dia tak sampai pergi sembah, tapi boleh jatuh hati, yang kita, istilah kafir tu, terlindung, tak boleh faham dan jatuh hati ke Allah, jatuh hati ke makhluk. Inilah nama dia ilah batil. Saya syarah dalam bentuknya. Kalau atas yang disembah macam ni, kita dengar, hak kita dengar selalu, memang tak ada apa lain dah. Maksud apa? Yang duk sembah selain daripada Allah Ta'ala ni kafir. Kita ada tak sembah selain daripada Allah Ta'ala? Memang tak ada. Sembah tak ada sembah macam tu tak ada lah. Nak sujud tak ada lah. Kita punya jasad sembah siapa? Allah je. Tapi dengar, ada tak kasih pada selain daripada Allah Ta'ala? Dengar, saya bagi soalan macam ni. Sembah dengan kasih, mana lagi besar? Bagi soalan gitu lah, bagi buat fikir kan. Aku dah saya cakap seorang. Sembah dengan kasih ni mana besar lagi? Kasih. Ya. Yeah. Ada tuan-tuan sembah ke kasih tuan-tuan? Ada kan. Jadi faham ni, sembah dengan kasih ni, sembahlah besar lagi kan. Betul? Tuan-tuan faham saya tanya awak ni? Sembah dengan kasih ni mana besar? Sembahlah bukan kasih. Allah ni hantar kita sembah, kita sembah. Tapi soal, kasih tak ke Allah Ta'ala? Kasih. Betul lah tentang kasih ke Allah Ta'ala. Nombor bahasa itu gelak tu, kira angguk. Takkan nak kata tak kasih je tak? Saya bukan nak suruh tuan-tuan menafikan kasih ke Allah Ta'ala tu. Saya tanya dalam bentuk perasaan. Memang sembah, kita sembah. Kita tak akan mengaku ada selain pada Allah Ta'ala boleh disembah. Alhamdulillah. Tu saya tanya, kasih yang sembah mana tinggi lagi? Sembah, okey? Sepatutnya bila dah sembah ke Allah Ta'ala, kasih paling tinggi kat apa? Dengar, ada tak benda kita kasih sampai tahap sembah? Tak ada lagi tak? Ada tak? Tuan-tuan, duit kalau hilang, risau tak? Kasih tak kat duit? Kasih, tapi sembah tak duit? Tak sembah? Okey. Ada tak yang kita kasih sampai tahap sembah? Tak ada. Yang kita sembah ni sepatutnya Allah yang betul tak? Tu saya tanya, kasih dengan sembah mana tinggi lagi? Sembah. Sepatutnya kalau sembah tu ke Allah Ta'ala, kasih tak ke Allah Ta'ala? Sepatutnya kasih tak? Kasih ke Allah Ta'ala? Saya tanya ini, kasih tak kat bini? Kalau kasih, nak cerai bini. Jawab. Nak cerai bini. Nak cerai tu maksudnya tak kasih lah tu. Dah madu disedut, sepahnya dibuang. Tentu nak cerai. Sorry tak saya bahasa tu ya. Kalau kasih agak-agak buang bini dia. Tuan-tuan ada kereta tak? Nak jual? Jawab. Nak jual saya nak beli. Ni tak ada duit ke? Wih, sedap pun itu. Bukan ada duit pun. Apa saya nak cerita ni? Pasal apa tak nak jual? Pasal ada kasih. Memang tak sembah kereta. Memang tak sembah kereta. Sembah kereta bodoh. Ada rumah nak jual tak rumah tu? Kalau tuan-tuan nak jual, maksudnya tuan-tuan tak kasih dah. Tuan-tuan ada kasih benda lain. Saya nak cerita kasih je ni. Cerita kasih je. Kita kasih tak sampai tahap sembah je. Tapi Allah kita sembah. Soal, tapi kasih tak? Okey, kalau gitu clear tak kita punya sembah ke Allah Ta'ala? Dah clear ke belum? Belum lagi lah. Macam apa? Saya tak kasih. Sepatutnya kasih ke Allah Ta'ala. Macam mana nak kasih ke Allah Ta'ala? Saya dah cerita lah tadi sebenarnya. Punca-punca nak kasih tu. Kalau kita faham siapa Allah Ta'ala, memang kita kasih Allah Ta'ala lebih daripada segala-gala. Tuan-tuan. Contoh, mak ayah kita kasih tak? Terpaksa je iktiraf mak ayah tapi kasih tak? Pasal apa tak kasih? Pasal kita tak pandang daripada sudut yang ni yang menyebabkan sebenarnya kenapa kita boleh jatuh kasih ke dia. Kalau pandang dia miskin dulu, kita kaya, memang tak kasih, memang taubat takkan kasih kat dia. Betul faham saya cakap apa? Tambah dulu dia rumah buruk, kita duduk rumah banglo. Macam mana? Kita dulu rumah kayu, rumah atap je dulu. Agak-agak kasih tak kat dia? Taubat tak kasih. Dia dulu makan jamu kita nasi dengan air garam dengan kicap dengan telur lah. Yang ikan masin. Kita lah ni apa? Sampai darah tinggi ya. Bofi tu kan. Sampai kecil mana ha? Bofi saya melawak tu menyambil kan. Agak-agak kasih dah mak kita.
Supaya nak kasih. Rumah kita dulu apa ada kan, permainan pun main kasih kan. Lah ni main kontrol. Oi lah ni semua main tap, semua tap macam tu. Takkan kasihnya kita kat mak ayah kita. Pasal nak jatuh kasih kat mak ayah bukan tengok tang tu. Tengok kasih mak ayah ni. Tengok mak kita mengandung berapa bulan. Mula-mula dia nak mengandung, dia tak perlu makan 2 bulan. Kita datang daripada dia. Kuh kering kadang badan dia dengan sebab dia nak, rasa kita hamil dalam perut dia. Itu kaedah kita nak pandang kasih dia. Baru kita boleh jatuh kasih dia. Kita kecil tu kalau dia tak basuh berak kita tuan-tuan, urung dengan lalat. Habislah kita mangsa dengan lalat. Jadi bangkai lah kita kecil-kecil dulu. Kalau dia tak basuh kencing, tak basuh berak kita, mati lama lah kita tuan-tuan. Ni hidup ni pasal jasa dia lah. Kalau dia tak sekolah kan kita dulu tuan-tuan, tak jadi apa benda tak tahulah. Tak dijadikan kita ajar semayang, ada puasa, tak pun jadi bangsa kita tak tahulah. Liberal lah macam apa-apa kali liberal tak tahulah. Komunis ke apa ke. Entah kita pun bintang 3 juga apa. Pasal itu. Jadi kita nak datang kasih macam mana? Tengok apa yang menyebabkan ciri yang tak mana. Apa-apa ciri yang menyebabkan, dengan sebab tu kita boleh jatuh kasih kat dia. Kita kalau sakit kecil-kecil dulu, dia boleh berjaga malam sampai tak tidur pasal jaga kita. Dulu kalau kelambu apa ubat nyamuk mana ada kan, tapi macam mana? Kita tak tidur malam tu, dia tak tidur dulu. Dia tak tidur, kita tidur. Dan dia sanggup menyusahkan, dia tak makan, tak minum. Dia keluar belanja duit macam-macam untuk sihat dengan kita. Tu, mak ayah kita tu. Mak ayah kita tu. Itu mak ayah kita. Untuk kita jatuh kasih kat dia. Tak pandang tu tobat tak kasih. Ya. Allah kasih lagi ke mak ayah kita kasih lagi? Cik Haji tu guru bagi tanya macam ni. Mak ayah kita waktu kita sakit dia sampai tak tidur dia tak? Allah tidur tak? Allah tidur tak? Contohnya akidah Allah tak nak tidur. Kafir. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lama dah baca ayat kursi ni, tapi kita baca dengan tak ada sentuhan jiwa untuk faham kasih. Ayat Quran tu bila tutup guru kita ajar, jadi bagi kasih, baru kita faham. Mak ayah kita tak tidur, tapi sedangkan sifat mak ayah kita ni tidur. Tapi dia boleh tak tidur dengan sebab kasih sayang dia kat kita, jaga kita. Allah macam mana? Allah memang tak tidur. Pasal dia bagi rahmat kat kita. Dia bagi ada kita. Dia bagi hidup kita, dia bagi ada kita. Siapa kasih lagi? Allah Ta'ala kasih kita ke mak ayah kita kasih kita? Kalau mak ayah kita boleh faham dia tak tidur pasal jaga kita. Kita kalau jaga dia bilik ICU, kita tidur, dia tak tidur. Balik je. Kita jaga dia panggil. Contoh dia panggil saya. Ini. Kita lena. Kita jaga dia, kita lena. Dia jaga kita, dia tak lena. Allah. Lena ni bukan sifat dia. Ngantuk pun tak. Tidur pun tak. Pasal apa? Pasal tu sifat dia. Pasal dia roni. Dengan roni dia tu, dia jadikan seluruh makhluk ni. Kalau dia tidur, makhluk ni tak ada. Dengan tak tidur dia tu fahamnya. Ya Allah. Besarnya sifat Rahim dia. Sifat Rahman dia. Tak tahu nak cerita. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Rahbaniyah Allah Ta'ala ni, Masya Allah. Pemurah dia tu. Kita dah hakau macam mana pun, dia bagi hidup lagi. Tu saya kata, kafir murtad, DAP pun dia bagi kaya. Boh pergi pasal mudah itu. Dia bagi perintah pula tu. Pula tu apa? Beli apa? Bill fire. Boh pergi tu. Lagi apa? Dia nak buat sekolah vernacular. Nak bertahan nak tu, nak buang jawi pula lagi. Melampau dah ni. Hidup tak? Kuasa tak? Pengaruh tak? Bijak tak? Cerdik tak? Sedangkan lawan tak ukur orang Ta'ala. Orang Ta'ala bagi nyawa lagi tak? Pasal apa ni? Rahmannya Allah Ta'ala. Kalau kita faham tu macam mana? La ilaha illallah. Allah Ta'ala bukan saja dia bagi hak tu kat kita, dia bagi kita kenal dia. Tuan-tuan, inilah nikmat paling besar sekali. Orang lain dia dapat nikmat dalam bentuk benda-benda macam tu. Kita dapat nikmat, kita dapat nikmat dengan boleh kenal Allah yang beri semua tu, dan faham dengan tu datang kasih kita ke dia. Saya nak carah kasih tu. Jadi kita tengok tu yang tutup guru ulama kita ajar apa jalan untuk menyebabkan boleh jatuh kasih kita hati ni, boleh kasih ke Allah Ta'ala tu.
Kalau tengok apa dia bagi, tengok orang tu kereta besar, kita kecil. Aku ni pada dulu tak biasa pakai macam ni. Contohlah. Duk berotong. Kancil berotong. Toyota pun tak. Sekali-sekali nak juga lah naik macam ni. Tuan-tuan, ada orang cakap macam tu. Tuan-tuan tak cakap tu nasib baik. Aku ni duduk rumah setengah rumah kampung. Sekali-kali nak juga lah duduk kondominium tu. Tuan-tuan pandang tu, mampus tuan-tuan tak kasih ke orang Ta'ala. Macam saya sebut gambar bapak kita tadi lah. Tuan-tuan tengok dia rumah buruk, tengok rumah kita bagus, mampus tuan-tuan tak kasih ke orang Ta'ala. Pasal tuan-tuan tengok cara tak betul. Satu ulama kita bawa kita balik dalam bab ketuhanan ni, disuruh kita tengok ke orang Ta'ala dengan angle yang betul. Yang disebut angle zat, angle sifat, angle af'al. Kalau kita perhati tu tuan-tuan, tak ada arah kita. Daya ni kalau dia ambil kita, kuah yang dia bagi kat kita, yang kita sebut la haula wala quwwah ni. Kaki kebas tak pergi, tuan-tuan bangkit nak boleh, jalan tak boleh. Macam tantuk ya, habis kan. Dia bagi lagi, alhamdulillah. Pandang hak tu memang boleh kasih, clear macam tu. Doktor pun tak boleh bagi. Kalau kita lumpuh tu, tengok ada orang boleh bagi ubat. Dia bagi satu injection, boleh berjalan balik macam mana. Terima kasih lah doktor. Berapa ubat ni? 3,000. 3,000 pun saya bayar. Tambah pula terbukti. Cocok je boleh bangun. Macam mana? Tapi kena bayar 3,000 sign ni. Cek ni. Hutang dulu sanggup. Cocok boleh bangun. Macam mana? Bayar. Allah macam mana? Dia tak bagi sama macam tu. Sentiasa duk bagi. Macam mana? Kenalilah dia. Angle yang sepatutnya kita kena kenal. Kalau faham hak tu, ya Allah. La ilaha illallah. Kita nak buang ketarak mata ni pun tuan-tuan, 5,000, 8,000, 10,000. Tu pun buang-buang, ingat kau cerah. Tak macam dulu kak. Baik hak dulu lagi sebelum buat pembedahan. Siapa tak pasal lalu saya tak tahu. Ada orang yang kata cerah pun sekejap kan, seminggu sebulan. Lepas tu lama balik. Lagi teruk dah dulu. Yang sebelum pembedahan tu lagi elok. Baru sedar hak Allah Ta'ala bagi. Macam mana? Kalau kita pandang Allah Ta'ala sudut tu macam mana? Allah, ya Allah, aku lupa ni makmu nak bagi kat aku. Stop. Kita keluar bayar tak apa, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Hak kita kerja daripada muda dulu sampai tua ni, habis semua duit tu. Kena ubat mata, kena jantung, kena kaki, kena lutut, buah pinggang, putih lah. Kita kerja pada dulu habis duit kat tu lah. Habis kat tu ya. Ya Allah Ta'ala duk bagi tu. Kita tak pernah kenal dengan dia. Pasal kita tak tengok dia angle yang sepatutnya menjatuhkan hati kita kat dia. Ni kita punya masalah kita sini ya. Angle yang kita nak tengok yang menyebabkan kita boleh jadi sayang ada jatuh hati kat dia tu tak. Yang tu yang kita duk cari. Jadi istilahnya kita terhijab tu. Itulah istilahnya ulama sebut. Tu syarahan kafir tu. Bila kita kafir macam ni, terhijab macam ni, terdinding macam ni, tak menampak dan tak kenal, tak tengok angle yang sepatutnya kita tengok, apa akan jadi? Kita akan jatuh hati, kasih ke selain daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau orang kafir dia sampai tak sembah. Kita ni, kita tak tahap sembah, tapi kita kasih memang banyak benda kita kasih. Sepatutnya, atas kata sembah kita ke Allah Ta'ala, paling kasih kita ke Allah Ta'ala, dengan tu kita sembah dia. Jadi kalau kita tengok pelajaran tu nak faham apa? Kita sembah Allah dah, tapi tak kasih. Macam mana nak belajar kasih ke Allah Ta'ala? Inilah pelajaran kita. Saya duduk syarah kat tuan-tuan tu nak bagi dapat kasih tu. Kalau kita tengok mak ayah kita nak kasih lagu mana. Besar tu nak pelajaran tu tuan-tuan. Yang ni saya sebut ni, istilahnya layang sekali lalu. Yang ni pun tuan-tuan rasa, tinggi dah. Ada bau layang tu. Nak belajar betul-betul je nak. Tuan-tuan kena duduk kursus dia betul-betul. Dia tuan-tuan macam saya baru bawa free ride. Free ride kereta baru. Nama apa? Buhlah nama apa-apa. Saya bawa pergi pusing. Ipoh. 2 jam. Tanpa sebarang bayaran. Tuan-tuan duduk, best lah kereta ni. Langgar lubang besar ni. Tak rasa apa weh. Panas terik, lik-lik tu. Macam mana? Tak rasa apa. Sedap sungguh. 2 jam naik. Dah selesai belum? Baru free ride. Baru layang sekali lalu. Macam mana nak beli? Itu kena sign agreement lain lah.
Itu kot. Yang ni tuan-tuan nak betul-betul pelajaran ni macam mana? Kena sign agreement lain. Kena registration. Bersungguh tak bersungguh. Memang nak ke sambil-sambil tunggu maghrib dengan isyak. Ni pun tengok jam dah. 9.20. Saya pun tengok jam tadi kan. 9.25 dah. Maghrib boleh buat 3.30. Dia naik ajak 9 lebih lah. Lewat dah rupanya. Ada orang tengok jam dah. Ustaz lain berhenti 2 kali dah. Ustaz ni macam tak nak berhenti lagi baru nak mula baca kitab. Okey. Siap. Kerana pun pasal memang kita bicara itu tu yang saya panjang ke bicara situ tu. Baik. Jadi kata dia ini tiada dapat dinafikan. Jadi ilah batil dia kita bukan nafi ilah batil. Pasal ilah batil tetap ada. Yang kita duk nafi la ilaha illallah ni, la ilah tu kita bukan kata tak ada berhala, tak ada, bukan tak ada berhala. Yang tu kita dah bercakap dulu dah. Tak ada berhala, tak ada tokong apalah, tak ada. Jadi kita nafi tu bukan tak ada berhala, tak ada tokong apa semua, melainkan Allah yang ada. Bukan macam tu. Tokong ada, berhala ada, makhluk ada. Yang tak ada tu apa? Sifat ketuhanan ni tak ada kat makhluk. Itu yang bagi betul kita punya nafi. Sebablah ilallah, melainkan Allah saja yang ada sifat ketuhanan. Ketuhanan tu mana tu yang sebut ada 4 angle tu. Tak ketuhanan tak mana? Allah saja yang dia ghani. Makhluk ni tak ada tu bukan nak nafi pahala tokong tu. Makhluk ni tak ada sifat ghani sama sekali. Makhluk ni duk fakir. Tak ada makhluk yang ghani sama sekali, melainkan yang ghani ni Allah Ta'ala. Kalau sebut dengan bahasa terbalik dah, makhluk ni semua fakir. Kalau kata tak ada tu, tak ada ghani pada makhluk sama sekali. Yang ghani ni Allah Ta'ala. Kalau nak sebut dengan makna macam tu. Baru kita akan faham. Yang kita nak nafi ni bukan nafi tokong tu. Kita nak nafi kan, sifat ketuhanan tu takkan ada pada makhluk. Khasnya tak mana? Tak nak rasa, boleh tunai aja, boleh memberi sesuatu. Makhluk memang atas nama fakir, dia sendiri, diri dia sendiri. Takkan boleh memberi sesuatu. Jangan kata tak boleh memberi sesuatu. Nak boleh ada pun dia tak boleh ada dengan sendirinya. Tak ada makhluk boleh ada dengan sendirinya. Melainkan Allah lah yang memang sedia ada. Tu kalau tak nak sebut sifat ilah tu kalau tak lah tu. Tak ada makhluk ni boleh kuasa dengan sendirinya, dengan zatnya. Melainkan Allah lah yang kuasa dengan zatnya. Takkan boleh memiliki sifat kesempurnaan makhluk dengan zatnya. Makhluk ni, zat makhluk sendiri boleh mempunyai sifat kesempurnaan. Melainkan Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan dengan zatnya. Milik. Makhluk takkan boleh memilih apa-apa, milik dengan hakikinya, milik dengan diri dia sendiri. Tak boleh, semuanya melalui Allah lah pemilik semua yang ada langit bumi ni. Baru kita akan faham ilah tu apa dia. Besar tu tentang konteks ilah ni. Kita kalau faham dari sudut sembah tu yang dia blur tu. Jadi kata dia, kita nafi ni, ini berhala ni, ilah batil ni, tiada dapat dinafikan. Yang ni tak boleh dinafi. Pasal apa? Sebab melazimkan dusta. Pasal nafi berhala tokong ni, yang ni bukan termasuk benda nafi. Yang ni dusta menafikan dia. Pasal berhala ada, tokong ada orang duk sembah pun. Nak kata tak layak disembah, ada orang sembah. Layak memang tak selayaknya disembah, tapi orang duk sembah ada, tokong pun ada. Tentu. Bahkan bukan saja tokong, makhluk ni semua. Kalau ada orang duk sembah, manusia sembah ni, sembah macam-macam. Makhluk takkan mempunyai sifat ilah sekali. Sama ada tokong ke, iblis ke, syaitan ke, matahari ke, bulan ke, duit ke, harta ke. Takkan ada sama sekali pada makhluk ni ciri ilah. Yang ada sifat ilah ni hanya Allah Ta'ala. Itu yang saya tanya tadi. Kasih macam mana? Sepatutnya di atas sembah Allah, kasih paling tinggi kita ke Allah Ta'ala. Kita sembah ada, kasih tak ada. Yang tu kena koreksi lain. Pasal apa sembah ada, kasih tak ada? Ke makhluk ni sembah tak ada, tapi kasih ada. Dia kena nyanyi lagu Piramli sikit. Apa dia? Ke Allah Ta'ala sembah ada, kasih tiada. Betul tak faham lagu tu, dengar dia lah. Ke makhluk macam mana? Kasih ada, sembah tiada. Memang tak sembah, tapi kasih ada. Ke Allah sepatutnya macam mana? Bila sembah ada, tentulah kasih pun ada.
Makan kasih paling tinggi sekali, dengan sebab itulah kita sembah. Ayat dia macam tu. Tu macam mana nak boleh kasih ni? Nanti yang saya sebut tadi dengan bahasanya, kena pandang ke Allah Ta'ala angles yang menyebabkan boleh jatuh kasih, dan dengan sebab tu boleh jatuh kita menyembah dia. Kalau tidak, kita sembah dia kosong. Tak mana kosong? Sembah jasad, hati tak sembah, perasaan tak sembah. Tak ada apa-apa istilahnya batin kita hidup yang menyebabkan berlaku sembahan dengan dia. Tak ada. Bahkan sembahan ni dia jadi tersiksa lah siapa? Saat nak sembah Allah. Saat nak sembah Allah. Saat nak sembah Allah. Astagfirullah. Masalah kita ni. Jadi nak nafi pada berhala ilah batil ni, dia dusta. Kasar menafikan kerana banyak yang menyembahkan dia. Yang menyembah pun banyak, yang disembah pun banyak. Dan lagi pula kata dia, tiada dinamakan ilah batil itu hakikat ketuhanan. Tokong, matahari, bulan, duit, apa, kalau ada orang tahap sampai sembah sekalipun ni, ni bukan uluhiyah. Yang kita duk nafi itu bukan nafi tokong, patung, apa, yang ni bukan ketuhanan. Yang ketuhanan ni apa? Yang macam mana sabit pada Allah Ta'ala, yang qaim binafsi. Ya Allah huwal hayyu. Dia saja yang hidup, dia saja huwal hayyu. Dan dia yang al-muhyi, dia saja yang boleh menghidup. Ini ketuhanan yang kita duk bicara. Tak ada makhluk yang boleh hidup dengan zatnya. Apatah lagi menghidupkan yang lain. Takkan ada pada makhluk yang hidup dengan zatnya, dan zat dia lah yang menghidupkan hal lain. Hanya Allah Ta'ala. Zat yang mempunyai kuwah hanya Allah Ta'ala. Makhluk dengan zat makhluk takkan mempunyai kuwah ni. Kita makan, bukan makanan tu ada kuwah. Bukan makanan tu ada daya, ada upaya. Bukan makanan tu ada power untuk menyebabkan power kita jadi sesuatu. Makhluk ni atas nama makhluk. Fakir berhajat. Makhluk takkan duduk kedudukan ilah sama sekali. Jadi kita nafi itu bukan nafi ilah batil tu. Kita menafi uluhiyah. La ilaha illallah. La uluhiyata lima siwa Allah. Ma siwa Allah ni takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Tuan-tuan agak tak perasan, balik telah kita lepas mukadimah, tuan-tuan tengok mula-mula dia sebut makna uluhiyah ni. Makna la ilaha illallah ni apa? Nafyul uluhiyati amma siwahu. Menafikan uluhiyah daripada makhluk. Wa isbatul uluhiyah lahu ta'ala. Dan mensabitkan uluhiyah hanya ke Allah Ta'ala. Awal-awal kitab kita jumpa lah, cuma kita tak biasa belajar, tak biasa perasan. Pasal punya tak biasa jumpa. Mudah-mudahan jumpa ni boleh ingat balik pelajaran lama. InsyaAllah. Dan hanya kata dia menamakan dia dengan nama ilah ni, apatah lagi sampai tahap disembah, adalah dengan sangkaan menyembahkan dia saja. Siapa yang menyembah dia saja duk sangka itulah ilah hak, sedangkan batil. Dan ilah batil ni bukan kita nafi uluhiyah daripada ma siwa Allah. Dengan bahasa lain, menafikan ma siwa Allah ni daripada sifat uluhiyah, mengisbatkan Allah saja ada uluhiyah. Itu bahasa yang kita dah bicara dulu, ada bicaraan dia. Ke depan jumpa lagi. Cuma ke depan ni insya-Allah kita sambung maka i'rab kalimah ni. I'rab sikit. I'rab ni lagi tuan, dia bahas, dia mentafsilkan dari sudut tata bahasa Arab, macam mana boleh la ilaha illallah tu dengan mana ma siwa Allah ni menafikan ma siwa Allah ni al-makhluk ataupun ayu syai' ni, apa nama syai', takkan ada bersifat ilah sama sekali. Ilah melainkan Allah ni, Allah saja ilah. Macam mana nak boleh faham nafi macam tu, isbat macam tu? Tengok dengan kaedah bahasa Arab. Jadi bulan depan yang pelajaran heavy pasal dia ada dalam bentuk bahasa Arab. Macam mana pun saya akan cuba mudahkan. Hadam tak hadamnya pasal nak faham bahasa Arab tu memang tuan-tuan kadang tak usah ngaji suku, tapi dengar je lah. Tapi yang mesti nafi isbat mesti betul. Tauhid mesti betul. Okey. InsyaAllah kita sambung nanti. Maka i'rab kalimah ini dikatakan bahawasanya la itu huruf nafi jinsi. Jumpa lah. Kita bertarung nahu bulan depan. Panjang umur jumpa. Kita akan tengok nafi lil jinsi. Makna macam mana la nafi lil jinsi. Ada khabar dia, amalan inna. Inna tansibul isbat, tansibul wa tarfa'ul khabar. Gini. Nanti ya.
Nak i'rab Allah tu dia jadi marfu' sebab illallahu, dia badal daripada dhamir mustatir pada khabar la yang mahzuf. Dengar itu. Saya bukan nak tunjukkan nak susahkan tuan-tuan, tapi saya nak kata apa yang saya duk syarah ni, kalau tuan-tuan tak biasa lalu dengan pengajian bahasa Arab, tuan-tuan kata aku tak biasa dengar pun ustaz lain duk ajar itu. Tak biasa dengar, tuan-tuan tak biasa mengaji. Aku duk mengaji daripada dulu, dari pondok, tok guru duk syarah lama dah. Tuan-tuan tak biasa dengar. Dan tuan-tuan tak duduk tempat mengaji. Saya memang duduk tempat mengaji. Dia orang kata tak biasa dengar, bukan tak biasa dengar, tak biasa mengaji. Dan mengaji pun, tuan-tuan mengaji pun, yang mengajak pun, dia pun kata aku tak biasa dengar. La ilaha illallah. Maksudnya yang mengajak tu pun tak biasa dengar, macam mana dia nak cerita macam mana saya cerita? Macam tu kot. Yang ni yang saya ngaji juga, tu sebut apa? Nak faham la ilaha illallah ni, bab nafi isbat ilah batil ni. Dia kata jangan kata orang awam tak faham bab ni. Orang yang nama alim pun tak faham. Wahabi lagi tak faham. Tu sambil-sambil dah lalu tu. Kalau orang alim nama ahli sunnah wal jamaah pun tak faham, dan Wahabi lagi tak boleh faham apa langsung. Wahabi lagi tak faham apa langsung bab la ilaha illallah ni. Dia tak boleh faham. Hijab dia banyak ni. Mudah-mudahan kita mengaji ni orang tak buka hijab kita, faham kita dalam ni. Mula tu bawa kita berguru nak boleh beramal supaya kita mendisiplinkan diri sungguh-sungguh untuk dapat perjalanan tauhid ni, dan memang disedarkan kita untuk macam mana nak mencapai tauhid. InsyaAllah. Ada soalan. Bukan tengok jam lah. Tanya lagi, ngamuk tadi makan lambat. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa khillaika bifadlika wa judika bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam.